السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah muslimin dan muslimat, tuan-tuan, kita masuk kepada bab yang berikutnya daripada kitab Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Kitab yang kita baca ini berkaitan dengan sirah Rasul. Maknanya apa-apa yang berlaku dalam kehidupan Nabi, peristiwa-peristiwa yang penting dikutip dan dikumpulkan oleh para ulama dan dimasukkan dalam buku-buku sirah, supaya orang yang datang kemudian daripada kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat membaca dan belajar tentang apa yang berlaku dalam kehidupan Rasul. I'tibar, pengajaran daripada kisah-kisah dan peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Nabi penting, kerana apa yang berlaku dalam hidup Nabi kesemuanya telah diatur dan ditentukan oleh Allah. Dan ada benda-benda yang berlaku dalam hidup Nabi ini memberikan hukum, hakam kepada kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu belajar tentang sejarah, belajar tentang biografi hidup Nabi merupakan sesuatu yang wajib. Mengenali dan mencintai Nabi sesuatu yang wajib, dan tak mungkin untuk kita cinta dan sayang kepada Nabi kalau kita tak kenal tentang kehidupan Nabi. Maka mengenali Nabi menyebabkan kita cinta dan kasih kepada Nabi. Sebab itu penting untuk kita belajar tentang sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang berikutnya yang berlaku dalam hidup Nabi setelah daripada penghijrahan, perpindahan Nabi daripada Mekah ke Madinah adalah tahwilul qiblah ilal Ka'bah. Peristiwa perpindahan ataupun pertukaran arah kiblat daripada Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebut oleh penulis buku kita ini, baginda salat di Mekah menghadap ke arah Baitul Maqdis. Maknanya arah kiblat orang Islam yang pertama adalah Masjid Al-Aqsa ataupun Baitul Maqdis. Sekarang ini dikuasai oleh Israel, Yahudi. Mereka telah menawan dan menakluk Baitul Maqdis, atau disebut dengan istilah Yahudinya Jerusalem. Itulah panggilan atau nama yang disebut oleh Yahudi. Tapi nama bagi kita adalah Baitul Maqdis, rumah yang disucikan, tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kiblat atau arah orang Islam salat sebelum daripada perpindahan ini menghadap ke arah Baitul Maqdis. Tetapi disebut dalam sejarah, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Mekah menghadap Baitul Maqdis, tetapi Nabi tidak membelakangi Kaabah. Walaupun dia salat itu menghadap Baitul Maqdis, tetapi dia tidak membelakangi Kaabah. Macam mana dia buat? Hakadha warada fi riwayah sahihah al-isnad ila Abdullah ibn Abbas
wa dhahaba ba'dul ulama ila annahu kana yusalli bi Makkah ila al-Ka'bati falamma hajara ila al-Madinah istaqbala Baitul Maqdis wa qad mala ila hadha ar-ra'y al-akhir al-Hafiz Abu Umar bin Abdul Bar Al-Qurtubi. Cerita dia tuan-tuan, bila dia salat di Makkah itu menghadap ke Baitul Maqdis, dia menjadikan Kaabah itu berada di tengah dia salat. Maknanya bila Nabi salat di Mekah di kawasan Masjidil Haram, dia jadikan tengah di antara dia dengan Baitul Maqdis atau Al-Aqsa itu Kaabah. Jadi maknanya kedudukan Kaabah itu tetap berada di hadapan Nabi. Tapi arahnya bertentangan ataupun selari dengan kedudukan Baitul Maqdis. Itu pada peringkat awal sebelum daripada perubahan kiblat. Perubahan kiblat. Kemudian kita tengok lagi di cerita tersebut. ولما هاجر النبي إلى المدينة المنورة استمر في الاتجاه بصلاته نحو بيت المقدس 16 شهرا وفي منتصف الرجب في سنة 2 للهجرة أمره الله تعالى بالتحويل في الصلاة إلى الكعبة قبل قبلة إبراهيم وإسماعيل. Kemudian bila Nabi dah pindah duduk di Madinah selama tempoh 16 bulan, masih lagi dengan arah yang sama. Ada riwayat yang menyebut 17 bulan. Maknanya daripada Nabi sampai ke Madinah dengan nak berlakunya arahan Allah supaya tukar kiblat ini, tempohnya 16 ke 17 bulan. Maknanya lebih setahun lebih. Sebelum keluarnya arahan baru, suruh ubah menghadap ke Baitullahil Haram ataupun menghadap ke arah Kaabah. ولا شك أن استمرار النبي بعد الهجرة في الصلاة إلى بيت المقدس لقيت ترحيبا من اليهود الذي كانوا قد عاهدوا، ولعل ما يذكره مجاهد من أنهم استغلوا ذلك قائلين يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi masih lagi salat menghadap Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi yang duduk di Madinah, yang mereka juga menghadap Baitul Maqdis ketika salat, telah menggunakan isu ini, peluang ini untuk menghina dan mempermainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat orang Yahudi itu, mereka sentiasa mencari benda yang mana ada peluang untuk mereka nak sindir ataupun nak pemain Nabi, mereka akan guna peluang itu. Antara yang mereka nampak mereka boleh pemain Nabi, mereka boleh menghina Nabi, adalah arah kiblat. Apa yang mereka kata? Yukhalifna Muhammad kata dia bawa sesuatu yang baru, dia bawa agama yang baru, dia bawa ajaran yang baru, dia menyelisihi kami dalam banyak benda, dia tak mau sama dengan kami dalam banyak benda, tetapi dia tetap salat mengikut arah kami. Maknanya dia berkata Muhammad ni tak lebih kurang macam kami lah juga. Muhammad ni pun sama dia pun salat Baitul Maqdis, kami pun salat Baitul Maqdis. Tak payah duk sembang banyak. Jadi berguna benda ni untuk kucang, untuk membuatkan orang Islam ini rasa tak berapa selesa. Termasuk Nabi sendiri tak berapa nak selesa setelah benda ini menjadi bualan dan menjadi isu di kalangan orang Yahudi. Sebab tuan-tuan, memang hakikatnya yang kita nak kena tahu, nak kena faham, Nabi sendiri memang tak mau sama dengan Yahudi dalam apa benda sekalipun.
Kalau kita tengoklah hadis-hadis Nabi, larangan menyerupai Yahudi dan Nasrani ni cukup banyak. Tasyabuh. Tuan-tuan ingat baik-baik perkataan ni. Jangan duduk lupa dah. Tasyabuh, menyerupai. Nabi larang kita bagi sama dengan Yahudi. Antaranya hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi SAW larang kita menyerupai sesuatu kaum yang bukan Islam. Kata Nabi, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru, menyerupai sesuatu kaum, ajaran yang bukan Islam, mereka itu masuk dalam kaum itu. Hadis riwayat Abu Daud ini menjadi dalil larangan kita meniru dan menyerupai amalan ajaran agama yang ada dalam dunia ini selain daripada Islam. Kita tak boleh ikut, kita tak boleh tiru, kita tak boleh nak bagi sama. Sebab itu bila Nabi ada benda-benda yang orang Yahudi buat, Nabi selisihi mereka. Salah satunya orang Yahudi salat dengan memakai kasut, dengan buang kasut. Orang Yahudi buang salat, dia buang kasut. Nabi SAW bila dia dia salat dengan memakai kasut. Dan dalam Islam memang ada hukum bolehnya salat dengan memakai kasut. Sekiranya kasut itu kotor, Nabi SAW ajak bagaimana cara nak cuci kasut itu. Bila ada sahabat yang tanya, kasut ini bernajis, macam mana kita nak buat? Kata Nabi, bila kamu berjalan di atas muka bumi Allah, kamu memijak najis, tanah yang berikutnya menjadi penyuci kepada kotoran yang sebelum itu. Sebab Nabi kata, wa ju'ilat liyal ardi masjida wa tahura. Dijadikan bumi ini sebagai masjid, tempat untuk semayang. Tang mana pun hampa pi atas muka bumi ini boleh untuk hampa semayang, tak ada masalah. Asal pada bumi ini suci, bersih, melainkan kamu nampak jelas najis. Dan tahura, bumi ini dijadikan untuk bersuci, untuk menyucikan kamu. Sebab itu Nabi ajak bagaimana cara nak salat menggunakan atau memakai kasut. Lagi Nabi buat apa? Orang Yahudi ini dia puasa. Apa dia ni, Ashura, 10 Muharram. Nabi SAW tak mau bagi sama. Maka Nabi SAW menganjurkan ataupun mensyariatkan puasa pada 9 dan 10 Muharram. Dan juga Nabi sendiri dalam beberapa perkara walaupun tak nampak kaitan dengan agama, dari sudut penampilan diri pun Nabi dah buat tak bagi sama dengan Yahudi. Antaranya orang Yahudi diriwayatkan mereka sikat rambut sebelah kanan. Nabi bila mai ke Madinah, Nabi tengok cara sikat rambut orang Yahudi. Nabi SAW ubah cara penampilan baginda dengan dia sikat bagi rambut itu belah bahagian tengah. Sebab tak mau bagi sama dengan Yahudi. Dan Nabi sendiri sebutlah hadis lain, khaliful yahud a'ful liha wa qassus syarib. Selisihilah Yahudi, hampa jangan bagi sama dengan Yahudi. Simpanlah janggut, nipiskan misai. Ini antara benda yang disuruh oleh Nabi. Nabi kata a'ful liha, janggut bagi ada, wa qassus syarib, misai bagi nipis. Bukan sifat orang Islam taruh misai, belah misai. Ini bukan sifat orang Islam. Sifat orang Islam, dia simpan janggut walaupun sikit, kemudian misai tu bagi ada, tapi jangan cukup habis. Ini bukan sifat daripada Islam. Nak bagi menyelisihi Yahudi. Kalau tuan-tuan jenis ada sikit-sikit tu mana ada lah. Ada tak apa, tak ada masalah. Ini sampai bertaring, bersimpul, tajam macam jalak lenteng. Apa cerita? Ini bukan sifat orang beriman. Sifat orang beriman, a'ful liha, janggut mesti ada. Sikit pun tak apa. Sebab nak bagi menyelisih Yahudi. Dan sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW, kalau kita tengok apa-apa yang Yahudi buat, dia akan buat lawan pada benda tu. Dia akan buat tak sama dengan benda tu. Ini sifat. Sebab tu dalam Islam ada beberapa hukum tasyabuh yang kita nak kena faham. Pertama, haram meniru dan menyerupai agama lain. Itu yang pertama. Maknanya apa-apa amalan
agama, kepercayaan agama lain, kita orang Islam haram untuk tiru, ikut dan percaya sama. Orang bukan Islam percaya kepada bintang, sial, percaya kepada ong. Kita orang Islam tak boleh percaya benda tu. Ini duk percaya pula tahun kuda, ong mali. Ada juga orang Islam dia kata kalau nak menikah tahun ni, nak buka kedai kena buka kedai tahun ni. Pasal orang Cina kata tahun ni tahun kuda. Kuda ni lari kuat, kuda ni kuat. Bila kuat ni dia ong. Ini ucapan-ucapan i'tiqad yang bertentangan dengan akidah orang Islam. Amalan-amalan yang bukan Islam yang lain pun kita tak boleh buat. Banyak kalau kita nak bincang. Tak habis satu bab berkaitan dengan itu. Yang kedua, larangan menyerupai lelaki atau wanita. Maknanya orang wanita tak boleh menyerupai lelaki. Menyerupai dari sudut gaya jalan, gaya bercakap, dari sudut pakaian, dari sudut penampilan. Yang itu tak boleh. Walaupun pada dasarnya tak salah. Dasarnya tak salah. Tapi bila benda tu memang orang perempuan punya, orang lelaki-lelaki tak boleh. Bila orang lelaki-lelaki punya, orang perempuan tak boleh. Yang pertama, haram meniru agama lain. Yang kedua, haram meniru dan menyerupai wanita, lelaki, atau lelaki menyerupai wanita, atau wanita menyerupai lelaki. Banyak benda kita boleh bincang dalam bab ni. Tak boleh. Dari sudut kita nak berpakaian, dari sudut kita nak bersolek dan sebagainya. Pasal itu para ulama haramkan rantai, kerana rantai ni bukan pakaian laki-laki, pakaian wanita. Di samping Nabi sendiri tak pakai benda ni. Yang ketiga, haram meniru syaitan. Larangan menyerupai dan meniru setan. Tiga dah tu. Apa dia nombor tiga ni? Setan. Contoh hadis, jangan makan dengan tangan kiri. Jangan makan tanpa membaca bismillah. Jangan masuk ke dalam rumah tanpa memberi salam. Kerana cara ataupun perbuatan ini merupakan cara dan perbuatan setan. Maknanya apa yang setan buat, kita tak boleh ikut. Makan berdiri, minum berdiri, makan tanpa bismillah, makan dengan tangan kiri, makan dengan membazir, perbuatan membazir, itu semua merupakan amalan, perangai, ciri-ciri, sifat setan. Orang Islam tak boleh tiru. Yang keempat, tidak boleh menyerupai, meniru dan bagi sama dengan siapa? Orang-orang bid'ah, fasiq. Kita tak boleh tiru, tak boleh bagi sama dengan ahlul bid'ah, geng-geng ahlul fasiq. Misalnya baju ni pakaian orang jahat, orang tak bagus. Contoh pakai t-shirt gambar-gambar, pakai baju ada lukisan-lukisan. Yang ni memang kalau orang kita tengok, ini bukan pakaian orang baik-baik, ini pakaian orang fasik, pakaian orang jahat, pakaian orang tak baik. Maka kita tak boleh nak pakai pakaian itu. Ini style cara pakai ni, cara pakai orang fasik, cara mak rempit, cara kutumbun, cara orang yang jahat. Tek dadah ni style orang tak bagus, orang tak beriman. Maka kita tak boleh tiru. Kita tak boleh tiru, kita tak boleh ikut. Ini benda-benda yang kita nak kena ambil perhatian. Apa-apa yang orang fasik buat, apa-apa orang bid'ah buat, kita tak boleh bagi sama dengan mereka. Kita kena bagi menyelisihi dan tidak menyerupai mereka. Banyaklah dalam hal-hal yang kita tengok. Okey, itu 4 golongan, kelompok yang kita sebagai orang Islam dilarang menyerupai mereka. Dan setiap daripada kelompok ini kalau kita nak bahas, kita nak bincang secara lengkap, cukup panjang. Agama saja, apa dia yang kita tak boleh, apa yang kita boleh, apa yang sama, apa yang diharamkan, itu satu bab. Kemudian menyerupai setan, menyerupai apa dia ni, kita katakan lelaki dan wanita, macam mana? Itu semua. Cuma saya sebut 4 golongan ini orang Islam tak boleh ikut dan tak boleh nak bagi sama. Kalau tuan-tuan ada soalan nanti boleh bertanya. Yang seterusnya, apabila puak Yahudi ni duk main isu ni, maka apa yang berlaku pada Nabi? Baginda setiap kali daripada salat, doa kepada Allah agar ditukarkan arah kiblat. Maknanya Nabi duk minta
duk berharap supaya Allah Ta'ala tukar arah kiblat ke Baitullahil Haram. Dan Nabi SAW tiap-tiap kali dia nak minta, dia akan tengok ke langit. Dia akan tengok ke langit. Bila lagi nak ubah, bila lagi nak tukar, bila lagi nak turun arahan baru. So kami pusing pergi menghadap Baitullahil Haram. Maka turunlah ayat pada bulan yang ke-17 atau bulan yang ke-16 setelah daripada peristiwa hijrah itu, pertengahan bulan Rejab. Peristiwa ini berlaku pada pertengahan bulan Rejab. Iaitu ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 144. Surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ini ayat yang diturunkan oleh Allah untuk memberikan arahan baru supaya Nabi bertukar daripada menghadap Baitul Maqdis berpindah menghadap Baitullahil Haram, Kaabah di Makkah. Iaitu maksud Allah, dan sesungguhnya kami melihat wajah engkau sentiasa duduk melihat ke langit. Seolah-olah duk meminta sesuatu. Maka kami memperkenankan permintaan engkau, berpalinglah engkau menghadap ke arah yang engkau inginkan, iaitu Masjidil Haram. Dan ke mana sahaja kamu berada, maka hendaklah kamu menghadap ke arahnya. Ayat ini juga menjadi dalil di antara syarat sah salat adalah menghadap ke arah Kaabah. Jadi tuan-tuan, ada beberapa perkara yang kita boleh ambil. Pertama, orang Islam bukan menyembah tokong atau menyembah berhala. Ada cakap-cakap di kalangan orang bukan Islam yang mereka ini melemparkan syubhat. Tahu syubhat? Syubhat ni benda-benda yang nak meragukan, nak menggoyang akidah orang Islam. Mereka kata, kalaulah hampa duduk kritik, duk kata kami ni sembah tokong, ketui batu, bukankah itu juga dilakukan oleh orang Islam? Tokong dan berhala mereka adalah Kaabah, ketui batu hitam, bangunan hitam yang besar tu. Hampa pun menghala ke arah itu. Samalah dengan kami yang mengharap atau menghadap atau menghala ke arah berhala-berhala yang kami buat. Hampa pun berhala juga, ketui batu juga, binaan juga. Maka di sini para ulama jawab berdasarkan proses perpindahan kiblat ini, orang Islam bukan menyembah Kaabah itu, tetapi mereka bersolat ke arah itu. Dalam arti kata yang lain, solat kita menghadap ke arah Kaabah itu adalah kerana Allah. Maknanya kami menghala solat ke arah itu adalah mentaati titah perintah Allah. Yang kedua, kalaulah Kaabah itu runtuh, reban, orang curi, orang bom, tak ada, tukar pergi tempat lain, letak pergi tempat lain, kosong, tetap kami salat ke arah Kaabah. Sebab poinnya, asasnya bukan Kaabah tetapi arah. Tuan-tuan faham tak? Kau tak faham tak tahu? Faham tak? Ada tak ada Kaabah itu tak isu. Reban ke, meletup ke, orang curi ke, orang angkat pergi letak di belah mana ke, esok pagi salat subuh tetap menghadap ke arah itu. Sebagaimana Nabi salat ke Baitul Maqdis, kemudian tukar ke Baitullah, dan kalau turun lagi ayat, dah tak akan turun lah, pasal Nabi tak ada. Kalau turun lagi di zaman Nabi, suruh tukar pergi belah lain, katalah menghadap ke belah Afrika pula, menghadap ke belah Somalia ke apa ke,
tetap akan dipusing dan menghadap. Kerana bukan arah dan bangunan itu, tetapi perintah Allah Azza wa Jalla. Tak sama dengan hamba. Hamba yang pentingnya menghadap ke arah tu. Letak tokong tak ni, hamba menghadap kot ni. Esok angkat tokong letak belah ni, hamba pun pusing belah ni. Hamba menyembah tokong, kami tidak menyembah Kaabah itu. Itu jawapan yang disebut oleh para ulama. Benda ni penting sebab benda ni kalau kita lontarkan kepada masyarakat awam, tengah terkangkang depa nak jawab. Tak tahu tak ketahuan apa. Dia kata betul juga lah, kita pun ketua besar batu lah. Semua duk pergi menghadap. Tak, kita tak ada. Kita tidak sama. Itu yang disebut oleh para ulama. Yang kedua tuan-tuan. Yang kedua, ayat ini apabila suruh pindah, telah dijadikan isu juga oleh Yahudi. Saya dah tengok. Salat menghadap Baitul Maqdis pun mereka guna juga. Mereka kata hampa sama macam kami. Lepas tukar arah pun mereka masih lagi ada benda yang mereka gunakan untuk menyakiti orang Islam. Apakah benda tu? Saya akan tengok. Okey, kita sambung. Wa awwalus salaha an-nabi ila Ka'bah kanat salatil zuhr fi Bani Salamah. Salat yang pertama menggunakan arah yang baru ini dilakukan oleh Nabi adalah salat zuhur di perkampungan Bani Salamah. Salat yang pertama maknanya subuh tadi masih lagi Baitul Maqdis. Bila mai lohok turun ayat ni baru pusing. Wa awwalus salaha fil yang ni lah yang dibuat masjid qiblatain. Masjid qiblatain. Berapa darjah Nabi pusing? 180. Sebab kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Qiblatain tu, dia ada dua kiblat kan? Dua kiblat, qiblatain. Bukan dua kiblat maknanya dua arah boleh sembahyang, tak. Asal yang lama dengan yang baru. Asal yang baru yang di sini, yang lama betul-betul belakang dia. Jadi kalau tuan-tuan masuk Masjid Qiblatain tu, tuan-tuan akan tengok yang masjid yang arah depa ni arah Masjidil Haram. Tuan-tuan hanya perlu pusing belakang saja. Atau erti kata yang lain, pintu masuk utama dia itu, pintu masuk itu adalah arah Baitul Maqdis. Bila tuan-tuan pusing belakang, tuan-tuan akan tengok di atas tu, dia akan tulis kiblat yang pertama Masjidil Aqsa. Maknanya kalau duduk di situ, lepas sembahyang awal di situlah, kemudian disuruh menghadap Baitullah Al-Haram, mereka akan pusing berapa? Separuh bulatan 180 darjah. Disebut ketika mereka pusing itu, dalam setengah riwayat menyebut ketika rukuk. Turun ayat itu ketika rukuk, terus mereka pusing. Ayat ini juga, peristiwa perpindahan kiblat ini juga menjadi dalil apa? Pertama, bolehnya bergerak dalam salat. Boleh bergerak dalam salat. Bergerak apa-apa? Sebab tu dalam Islam, pergerakan dalam salat ni ada yang wajib. Misalnya, kita semayang, kemudian orang habaq kita, orang luar bercakap kita, dia kata hang semayang tu tak betul kiblat. Kita jangan duk tanya balik lah, kan? Kita stay. Orang luar boleh cakap dengan orang dalam. Kenapa orang luar tak boleh cakap dengan orang dalam? Dia luar, dia tak mayang ni nak buat apa pun tak apa. Dia kata hang mayang tu tak betul tu. Kita pun dah habaq tak betul, habaq lah hak betul, jangan biar tak betul terus. Kita habaq pusing sikit, 90 ke 60 ke. Betul dia pun pusing. Dia on the spot, tak perlu nak berhenti semayang, tak perlu nak putuskan salat. Dia bergerak waktu mana diberitahu itu menghadap ke arah kiblat yang betul. 3 kali ke 33 kali ke, tak payah duk kira. Ya, 1. Dia tak kena ya. 2. Tak kena ya. Tak boleh lagu. 3 dah. Tak ada 3 kali robot kok pun tak ada. Serta baru robot kok pun dah. 3 kali tak ada. Saya sebut pantang satu orang dengar bunyi telefon dia tak tutup tau. Ini ish. Dan dulu ada besar sampai siapa pergi buang.
Bang apa pun? Ada? Tak mau tutup. Slow. Kalau telefon jenis macam ni, buka, tekan, tutup balik. Kalau jenis boleh telefon tekan tu, pegang jubah tu, pegang, tekan, tutup. Orang yang telefon tu mungkin dia tak tahu kita tengah sembahyang, kan? Harap lagi teruk, buka tengok lu. Tekan, tutup. Dia tengok kok masuk duit ke keluar duit. Kalau masuk dia jawab, kalau keluar dia tak jawab. Batal tak sembahyang dah? Tak batal. Tak batal. Tapi kita tak payahlah duduk melampau macam Arab. Dia pun memang kurang sikit. Adab memang tak bawa nak elok sikit. Kita tutup. Berapa kali bergerak tak payah duk kira. Misalnya pergerakan membetulkan arah kiblat, Nabi SAW buat. Lagi kita boleh buat apa lagi? Kita boleh untuk memenuhi saf. Imam batal, kita boleh bergerak. Semua ni pergerakan Nabi sendiri. Banyak hadis Nabi mendukung cucunya Umamah bintu Abil As, dah hadis Bukhari. Mendukung cucunya. Dan Aisyah radhiyallahu anha pernah membukakan pintu untuk Nabi. Bila Nabi nak masuk, Aisyah buka pintu. Tapi dah Aisyah dekat lah. Jangan kita duduk dalam bilik. Duduk dalam bilik, berjalan betul buka. Kan? Lepas tu tengok, bila buka bini kita duduk pakai telekung. Hang nak buat apa? Lepas tu dia berjalan masuk dalam bilik, mayang. Jangan melampau begitu. Tengok keadaan situasi lah. Kan? Macam kita duduk dekat lah. Misalnya bini kita, laki kita tu jenis panas baran. Dia balik, dia kena buka pintu. Kita mayang siap-siap depan pintu. Elok dia ketuk ya, kita pun buka. Dia tengok kita duduk sembahyang. Okey, tidak ada masalah. Kan? Ataupun kita ni tengah duduk masak ke apa, mayang nak habis dah. Kita boleh mayang tepi dapur. Elok mendidih kita tutup. Ni kalau tak boleh sangatlah, darurat sangatlah kan. Dengan nasi tak masak lagi apa ke, darurat. Lagi depa pergi kata, "Aduh, ustaz ni ajak pelik." Ni dengan dalam keadaan tak boleh. Misalnya tak boleh nak elok, kita boleh tutup. Bagi faham elok, bergerak. Maknanya pergerakan-pergerakan tertentu itu tidak ada masalah. Cuma yang membatalkan salat ni bergerak benda yang tak perlu berulang kali. Bergerak benda-benda yang tak patut. Seolah-olah bermain-main dengan salat. Ini baru batal dalam salat. Itu kita kena faham. Juga tuan-tuan, apabila kita salat di tempat-tempat yang kita tak pasti arah kiblat, kita ijtihad. Misalnya kita pergi ke mana-mana tempat yang dia tak buh arah kiblat, kita tak boleh nak tentukan arah kiblat, kita tak ada benda-benda, kita ijtihad. Ijtihad ni macam mana? Kita cari sedaya upaya berpandukan matahari ke apa ke, kita cari, kemudian kita salat. Sekiranya setelah kita tahu, lepas daripada habis sembahyang, kita tahu lepas habis daripada sembahyang, kita tidak wajib untuk mengulangi salat itu. Tetapi kalau kita tahu setengah salat, kita ulang ataupun kita berubah arah kiblat. Itu yang disebut oleh para ulama. Dan arah kiblat ni tuan-tuan, kita kena faham. Ulama bahagikan dua perkara. Satu semayang depan Kaabah, satu lagi semayang di luar daripada kawasan Kaabah. Maknanya macam kita lah. Orang yang semayang di luar betul-betul Kaabah tu, di luar daripada Kaabah, di luar, maknanya di tempat kita ni macam kampung kita ni bukan depan Kaabah, kita hanya arah. Orang yang arah ni, dia tidak wajib tepat 0.00 meter koordinat tu, tak perlulah. Yang penting arah tu bagi betul. Kalau kata apa dia ni, arah tu belah timur, kita pergi menghadap barat, itu salah, tak betul, batal lah. Tapi kalau kata arah tu kok ni, kita tu terlebih sikit kok ni, masih lagi arah itu, tak payahlah. Okey, kosong, okey, sikit. Apa ni? Kalau tuan-tuan ukur, ni siapa yang kerja juru ukur, rajin sangat nak ukur, tuan-tuan pergi ukur arah Masjid Nabawi, tak tepat dengan Masjidil Haram, tak tepat. Para ulama sebut dalil paling besar Masjid Nabawi itu arah dia tak tepat, tetapi dia punya line atau pandangan itu sama. Maknanya dia masih lagi dalam hala Kaabah, tetapi tidak tepat secara
koordinatnya. Jadi kalau kita sembahyang terbalik sikit tu tidak ada masalah. Jangan bertentangan terus. Yang itu memang batal lah sembahyang. Orang kita ni bukan terbalik sikit tak boleh, terbalik sejadah ni pun tak boleh. Kan sejadah ada menghadap muka depan muka belakang kan. Dia sembahyang tengok-tengok hak yang patut muka depan tu pergi menghadap belah kaki. Hak tu pun dia jadi berhenti, ubah dulu, hampak bagi betul sembahyang lain. Tu dia, tengok. Ini benda-benda yang memberatkan, menyusahkan. Tak penting. Yang kedua, berkaitan dengan menghadap ke arah kiblat ni, para ulama sebut dalam hadis-hadis Nabi, salat fardu wajib menghadap ke arah kiblat. Salat fardu wajib. Adapun salat sunat tidak wajib. Ini berdasarkan dalil Ibn Abbas yang mengatakan Nabi salat di atas kenderaan unta dia, salat sunat. Nabi naik atas unta, awal first tu unta dia menghadap ke arah kiblat. Kemudian kata Ibn Abbas, Nabi takbir Allahu Akbar, kemudian unta dia bergerak, tak tahu mana hala. Mana ada unta nak semua betul menghadap kiblat. Nabi SAW kata Ibn Abbas dalam hadis yang sahih, menghadap dan menghala ke arah mana unta dia jalan. Maknanya awal tu Nabi SAW salat, unta dia duduk ada arah kiblat, Allahu Akbar, lepas daripada takbiratul ihram unta dia pun bergerak pergi mana. Nabi salat dengan tidak ada masalah. Pasal apa Nabi tak turun sembahyang? Sebab ia hanya salat sunat. Tetapi kalau salat itu wajib, kata sahabat, Nabi akan turun untuk salat. Jadi kita yang atas kereta tu, atas bas tu, yang tak tahu nak buat apa, orang duk bawa kereta, kalau kita ni tak ada nak buat apa, tak ada nak ni, kita salat sunat. Kita salat sunat. Tak payah dari jemaah lain tu lelaki dia jadi imam lah. Dan kita salat, tidak ada masalah. Gunakan kesempatan kita duduk 5-6 jam dalam kereta tu dengan sembahyang sunat. Nah, jadi bila kita duduk sembahyang tu, orang yang bawa kereta tu nak lena pun lebih kurang dia pun takut kan. Kita boleh sembahyang. Tetapi kalau sembahyang fardu mesti cari arah kiblat. Kalau kita tak cari arah kiblat, kita tak ikut arah kiblat, tak sah. Melainkan darurah atau di luar daripada kemampuan kita. Misalnya kita salat di atas kapal terbang, salat atas kereta api, salat atas bas, yang tak boleh untuk kita nak menghadap ke arah kiblat. Ketika itu Allah kata apa? Fattaqullaha mastata'tum. Semayanglah kamu sebagaimana yang kamu mampu, buatlah setakat mana yang kamu mampu. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Arah mana yang kamu hadap, kesemuanya menghadap dan menghala ke arah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita duduk tempat yang kita tak boleh nak elok. Misalnya kalau kita naik kereta, kita boleh berhenti kereta, kita boleh pergi sembahyang. Kita naik motor, kita boleh berhenti motor, kita boleh naik sembahyang. Tapi kalau kita naik kapal terbang, berhenti, kita keluar sembahyang. Baguslah. Kita buka pintu, kita kata syak nak pergi sembahyang di luar, tak ikut masuk balik. Itu kita naik bas. Kita naik bas, dia tak berhenti, kita salat atas bas. Namun kita, kalau kita baik dengan driver tu, dia kata hang syak aku nak sembahyang, hang kalau boleh hang bawa menghadap kiblat. Kalau dia boleh tak ada masalah, negotiate. Itu sembahyang, tidak ada masalah arah kiblat. Okey, yang pentingnya kita salat. Tak ada salat hormat-hormat waktu ni, tak ada. Kita sembahyang kerana Allah, bukan kerana waktu. Okey, seterusnya. Untuk Masjid Quba. Masjid Quba ini, wa awwalu salaha ahlul Quba fi masjidihim al-fajr indama balaghum khabar tahwil al-qiblah. Okey. Adapun untuk orang-orang yang salat di Quba, mereka salat yang pertamanya salat fajar. Maknanya orang Quba ni, mereka ubah masa mereka sembahyang subuh. Orang lain pergi abang, oi, Nabi tukar Nabi tukar lah. Terus mereka ubah, pusing dengan berita yang terbaru. Okey. Tuan-tuan, salah satu sebab Allah Ta'ala buat pertukaran kiblat ini, selain daripada nak menyelisihi Yahudi, mententeramkan hati Nabi, menguji keimanan sahabat. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kalau kita boleh tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 177,
Allah kata laisal bir an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Maksud dia apa tuan-tuan? Allah kata bukan isu kanan, kiri, barat atau timur. Tetapi perintah Allah untuk ubah kiblat itu nak menguji sejauh mana kesanggupan para sahabat umat Islam untuk mentaati perintah Allah. Dan kita lihat sahabat-sahabat Nabi tak cakap banyak, tak soal banyak, tak petikai lagu mana orang kita lah. Yahudi, salah satu perangai mereka suka mempersoalkan apa yang Tuhan suruh. Contoh terbaik, balik buka surah Al-Baqarah, cerita perintah sembelih lembu. Bila Allah suruh mereka sembelih lembu, mereka pertikai, persoal, tanya banyak, sehingga soalan itu menyusahkan balik mereka. Tetapi sifat orang beriman, idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila telah disuruh oleh Allah dan Rasul, orang beriman ini akan sami'na wa ata'na. Tak cakap banyak. Awak ni, duk elok dah mengetul makdih pasal apa pergi pusing Baitullahil Haram pula. Lagu mana ni? Apa nak jadi ni? Tak ada. Allah kata, tuka fawalli. Pusing, kalih. Dia pun kalih. Ini sifat orang beriman. Bila datang benda itu daripada Quran dan sunnah, tak payah duk cakap banyak, tak payah duk petikai. Tapi kalau ada harash, duk ada lemah perut, duk ada susah hati, duk ada tak boleh nak terima, manusia itu belum benar-benar beriman. Ini ya. Kadang-kadang kita kata yang ni Nabi buat, hang jangan duk petikai lah. Ada hadis hang ikut. Nabi tak buat, Nabi larang, hang tak payah duk cakap banyak. Tak ada hadis, hang tak payah duk buat. Nak bokmai benda-benda, nak pertahan, nak tegakkan benang yang basah, semua itu kerja sifat, bukan orang beriman. Sebab itu tuan-tuan, baca dalam surah An-Nur, apabila Allah Ta'ala perintahkan wanita-wanita yang beriman tutup aurat, mereka buat apa? Tarik terai tu. Masa tu semua tak tutup aurat. Bila turun surah An-Nur memerintahkan wanita-wanita yang beriman supaya tutup aurat, mereka tak ada nak cari kain tudung, mereka tarik terai, langsir, tak payah duk tanya banyak, tutup. Tu sifat wanita beriman. Tapi hari ini alasan, kalih dalih yang cukup banyak. Nak tunggu balik Mekah, nak tunggu pencen, nak tunggu menikah, nak tunggu sampai seru. Buat haji pun macam-macam alasan. Nanti dulu, muda lagi, duit banyak nak guna, masalah banyak. Benda-benda yang kita nak menyeru ke arah kebaikan ni, selalunya manusia ini bagi alasan. Duit tak cukup, banyak nak guna, hot nu lagu ni, hot ni lagu nu. Tak dan kalut. Tapi kahala benda maksiat, benda dunia, benda seronok, hampa tak bagi alasan tak? Ini tuan-tuan, kita nak tahu kita beriman tak beriman, kita nak tahu kita ini sami'na wa ata'na. Bila disuruh, diseru pada benda yang baik, kita akan cedaya upaya untuk buat. Nak beza antara orang beriman dengan orang tak beriman ni di situ. Bukan dicakap, bukan diceramah, bukan disembang tu, tetapi pada amalan kita, pada sikap kita. Okey tuan-tuan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut benda ni dalam Al-Quran. Bila Allah perintah, terus dia berubah. Allahu Akbar. Tak ada tanya banyak. Kemudian orang-orang Yahudi pun, dia berkata apa? Habis dah hampa duk semayang lama ni menghadap Baitul Maqdis tu lagu mana? Sia-sia ya. Dia kono kat tu pula. Masa duk menghadap Baitul Maqdis, dia kata tiru dia. Bila Allah tukar pergi Baitullahil Haram, dia bawa keluar apa? Dia bawa keluar mana? Naya ya hampa. Naya, hidup-hidup. Apa dia? Maknanya yang 5-60 tahun hampa duk semayang menghadap Baitul Maqdis kosong. Pasal apa? Pasal keluar arahan baru Baitullah. Makna kira hok ni, hok nu tak kira. Kita tuan-tuan demah perut.
Hak kita buat lama-lama tak lepas kira. Di sini Allah jawab balik. Bila ada di kalangan orang beriman kata, macam mana? Kau lagu mana tu? Sikit, kita ambil sikit penutup dia. Allah kata apa? وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Kita balik buka suratul Baqarah ayat 143. Allah kata apa? Sesungguhnya وَمَا كَانَ اللَّهُ. Ini ditafsirkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ayat ini ditafsirkan sendiri oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Iaitu apabila orang bertanya dekat Al-Imam Asy-Syafi'i, apa maksud ayat ini? Dia kata apa? Wa ma kana liyudhi'a imanakum. Allah Ta'ala tidak mensia-siakan iman. Maksud dia apa? Maksudnya Allah tidak mensia-siakan salat kamu yang dahulunya. Maknanya yang hampa menghadap ke arah dulu Baitul Maqdis, Tuhan tulis dan Tuhan ambil kira. Hak baru ni pun Tuhan tulis dan ambil kira. Apa yang kita boleh belajar tuan-tuan? Amalan-amalan kita yang kita buat, setakat yang kita tahu, setakat yang kita mengaji, walaupun tak betul, Tuhan kira. Pasal takat tu yang kita tahu. Lepas tu kita mengaji, kita jumpa hadis-hadis baru, dalil-dalil baru, keterangan baru. Kata hak kita buat tu salah, kita ubah. Lepas tu hak dulu, hak yang kita buat tak betul tu, Tuhan kira. Pasal itulah kadar ilmu kita. Cuma bila ada yang baru, yang betul, baru tak semuanya betul, yang pentingnya yang betul. Kita duk buat selama ni salah, orang mengajak betul, kita ubah. Lepas tu hak lama, kita tak payah duk lemah perut, kita tak payah duk pening kepala. Tuhan kira. Tuhan kira pasal apa dah salah? Pasal kita tahu ketika itu betul, kita tak tahu kita salah. Ini besar rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi sebab itu muslimin dan muslimat, peristiwa perpindahan qiblah daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram ini berlaku dalam hidup Nabi. Banyak moral, cerita, pengajaran yang boleh kita belajar, sama ada dari sudut iman ataupun dari sudut hukum hakam. Wallahu ta'ala a'lam. Kita bagi laluan kepada azan 5 minit. Selepas itu kalau ada soalan kita boleh jawab insya-Allah ta'ala. Dalam setiap amalan kita ikhlas mengikut syariat dan syarat untuk diterima oleh Allah. Bagaimana dengan ibadat wajib yang diperintah oleh Allah? Di mana kedudukan ikhlas itu berbanding dengan amalan sunat yang agak jelas? Dua-dua amalan ni kena ikhlas. Sunat atau wajib, kedua-duanya kena ikhlas. Sebab syarat diterima amalan itu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah Ta'ala tidak memerintahkan untuk beribadah melainkan ikhlas. Baik sunat, baik wajib. Kalau dilakukan tanpa ikhlas, amalan itu ditolak, tak pakai. Kalau ada unsur-unsur riya, unsur-unsur sum'ah, takabbur, ujub, ada benda-benda lain yang merosakkan ikhlas tu, amalan itu tak pakai. Cuma di sini ni kita nak kena faham sikit. Ikhlas ni banyak orang faham dibuat secara tertutup, dibuat secara sembunyi-sembunyi. Itu cara untuk nak ikhlas. Tapi bukan semua amalan wajib macam tu. Contoh, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi puji orang yang sedekah tunjuk dekat orang. Ada hadis riwayat Imam Muslim, Nabi puji orang yang bagi duit, bagi kurma depan orang, orang lain tengok, dia mai bagi letak orang ramai, Nabi puji dia. Ada hadis yang Nabi kata, dalam hadis Bukhari, Nabi kata 7 golongan yang Allah Ta'ala naung dengan arash pada hari kiamat nanti siapa? Orang yang buat keluar sedekah, tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahui apa yang tangan kanan bagi. Dan Al-Quran kata, kamu nak bagi orang nampak pun tak apa, tapi lebih baik disembunyikan. Maka ulama kata hadis-hadis dan ayat-ayat Quran ini menunjukkan apa?
amalan-amalan sunat itu lebih baik disembunyikan. Sebab itu kalau kita tengok Nabi, dia nak semayang sunat, dia balik pergi rumah. Nabi bila dia nak semayang sunat, dia balik pergi rumah, kan? Dia tak buat di masjid. Sebab antara faktor yang disebut oleh para ulama, nak menyembunyikan amalan sunat. Amalan wajib ni tak payah duk sembahyang di rumah, sembahyang fardu. Tak payah duk bagi alasan, yang ni balok ayah bagi alasan ni. Awak sembahyang fardu di rumah, aku tak mau riak. Kalau aku main masjid orang kata baik. Yang ni alasan apa? Alasan iblis. Iblis menipu dia. Iblis menipu dia. Sebab sembahyang fardu di masjid ni nak riak apa? Semua orang kena buat. Dan semua orang kena main masjid bagi laki-laki ni, wajib, kan? Tidak ada, maknanya sunat ni pilihan, tahu tak? Pilihan ni lebih baik kita buat, orang tak nampak. Tapi kalau semua orang kena buat, kita buat, tak ada beza. Dia kata aku main lohok di masjid, nak bangga apa? Aku pun kena pergi. Tapi kalau aku main tahajud, yang tu bangga, kan? Habaq buat benda yang semua orang lain kena buat ni, tak pelik, tak riak. Betul tak? Sebab tu ulama kata amalan wajib tak timbul isu riak kalau kita buat depan orang. Macam haji. Haji kita nak lari dulu mana? Aku nak daftar dengan Indon. Aku tak mau daftar dengan tabung haji. Awak, kalau aku pergi dengan tabung haji, aku kenal orang Malaysia tahu aku pergi buat haji, riak. Aku nak pergi dengan jemaah Indon, dia pun tak kenal aku. Siapa pun tak kenal. Siapa suruh? Tak ada siapa yang nak suruh hang buat benda tu. Pasal apa? Sebab kalau kita buat dengan jemaah Malaysia, dia tahu kita buat haji, dia pun kena buat. Orang yang tak buat tu riak. Faham? Amalan wajib tidak ada masalah untuk kita tunjuk depan orang. Bahkan kadang-kadang perlu untuk kita tunjuk, supaya orang ikut. Tapi amalan sunat, amalan pilihan ni elokkan untuk kita tayang atau tunjuk ke orang. Sebab benda tu dia ada sikit nak action lah, nak action. Itu yang disebut oleh para ulama. Okey. Ya. Pertama, Maulud Nabi ini dibuat pada kurun keempat tahun Hijrah oleh satu orang Syiah nama Mu'izzuddin Lidinillah, disebut oleh Al-Maqrizi. Juga disebut oleh ulama-ulama lain bahawa ia bukan daripada amalan Nabi dan sahabat. Dan yang kedua, tuan-tuan, Islam, apa prinsip sifat Islam ni apa dia? Islam punya prinsip ni apa? Berkaitan dengan jalan. Berkaitan dengan jalan ni, apa dia prinsip Islam? Tidak menimbulkan susah pada orang lain. Tuan-tuan, habaq mai satu amalan dalam Islam yang pergi guna jalan raya. Saya nak tanya tuan-tuan ni, semua yang dalam masjid ni, buat mai satu amalan yang kita disuruh buat atas jalan raya. Buat mai? Daripada kanan kita mula. Ada? Siapa yang berani? Mangkit. Ada satu amalan Nabi suruh buat atas jalan raya. Apa dia? Ada beberapa orang sahabat duk melepak tepi jalan. Duk melepak. Nabi kata apa? Hampa nak buat apa ni? Kami nak sembang kosong. Fa'tu haqqat turuq. Hampa bagi hak jalan. Hampa nak duduk boleh, tapi hampa bagi hak jalan. Apa dia? Hampa yang duk kacau orang, duduk tepi. Hampa jangan duk kacau orang, kata Nabi. Hampa pergi duduk tepi. Dan hampa jangan duk sembang mengata kat orang yang lalu lalang. Maknanya tuan-tuan, dalam Islam kita dilarang untuk pergi duduk tengah jalan, duk pergi larang orang. Sebab itu dalam Islam kita tak ada tek pusam. Orang-orang gombok kalau hari tek pusam tu, pasal apa kerajaan isytihar cuti? Orang Melayu duk maki. Jam habis. Dah memang hari lain pun duk jam. Tutup jalan habis. Islam tak ada sifat ibadat Islam tak kacau orang. Nak semayang dia buat dalam masjid, dak pun tempat lapang. Ada dia suruh pergi semayang atas jalan raya? Nak pergi buat haji dia suruh berimpun di Mekah. Mekah pun padang Arafah. Ada dia suruh pergi berimpun atas jalan raya? Pasal Islam bukan agama kacau orang. Islam tak suruh semata-mata tutup jalan untuk bagi kita ibadat. Tak ada. Jadi apa-apa ibadat yang menyusahkan orang bukan ibadat dalam Islam. Itu prinsip dia. Menyerupai amalan lain, wallahu taala alam. Pertama, menyambut hari-hari kelahiran keputeraan ni bukan daripada Islam. Jadi. Soalan nombor 2 ni,
Adakah wajib bagi perempuan bersunat? Yang wajib bersunat hanya lelaki. Yang wanita ni tidak wajib. Tidak wajib. Dalam nas-nas hadis Nabi SAW menyebut tentang wajibnya khitan bagi lelaki. Wanita tidak wajib. Tapi adakah digalakkan? Ya, sekiranya dilakukan oleh orang yang pakar. Laki-laki ni wajib. Sebab dia ada kaitan dengan sah tak sahnya ibadah. Dia ada di situ disebut taharah, kotak, najis semua tu ada. Dia wajib lah. Pasal kena buang benda tu baru nak cuci. Baru sahnya ibadah apa semua. Di situ dia ada hukum hakam lain. Wanita dia tak ada kaitan dengan benda tu. Wanita nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tapi kalau nak buat, pastikan yang buat tu pakar. Sebab bila buat itu bukan pakar, dia jadi haram. Sebab memudarat dan mencederakan balik wanita itu. Di Afrika dia tulis, dia ikat perempuan di pokok tu, dia tulis sampai cacat, kemaluan itu cacat. Dan hilang benda tu, hilanglah nikmat bersama dengan suami isteri. Dia berkata satu lagi khurafat, wanita yang tak bersunat ni boleh tak boleh. Wanita yang bersunat ni tak boleh. Yang ni khurafat, muhum. Wanita Mesir tu banyak mana yang bersunat boleh apa tu. Benda-benda yang tak ada hadis ni duk pip. Dia kata apa? Oh, ni hang kena bersunat ni, tidak apa dia ni, dia jadi galak, dia jadi menyam ni, yang tak, yang duk galak duk buih ni tak bersunat. Hadis mana? Hadis mana yang kata buang benda tu tak buih? Buih tak buih ni bukan benda tu. Buih tak buih ni iman tu. Laki-laki bersunat tak buih. Ni yang semua kerak ni tak buih. Buih lebih pada kerak lah. Kalau tak kerak tak buih pula. Tak kaitan. Pasal saya marahnya pasal benda tu khurafat. Lepas tu duk pergi kata Nabi abang. Lepas tu pakat bersunat lah. Buat tak ketahuan hala. Rosak kemaluan dia. Naik dia. Lepas tu kawan tu pun membesar dalam keadaan dia pun rasa terseksa dengan benda yang dibuat tu. Kalau tuan-tuan tengoklah YouTube, Allahu Akbar, cukup mengerikan. Persoalan mengenai nikah khitbah, ada mengatakan haru di sisi syarak, dikatakan boleh diamalkan negara-negara Arab, dikatakan boleh. Nikah khitbah ni, dia nikah ni tak ada nikah ni, nikah khitbah ni maksudnya sebagaimana yang difahami oleh sebahagian masyarakat, nikah gantung. Mana ada nikah gantung, kan? Nikah sah tak ada gantung-gantung, kan? Maksud nikah khitbah ni nikah tapi tak duduk sekali. Maknanya satu orang lelaki dia menikah dengan satu orang perempuan. Dia duduk belajar, contoh belajar lah, tak belajar pun tak apa, dia menikah. Lepas menikah tak duduk sekali, pok anak dara duk bela lagi. Dia tak bela lagi nak dara. Depa jumpa sekali sekala. Lepas tu dah habis nanti baru dia ambil alih bela. Lebih kurang macam itulah. Gantung di situ, gantung nafkah zahir. Maknanya ni hang nak bela apa ni? Ni kerja pun tak ada, duk mengaji. Tu yang pakcik tanah menang 60 70 kelung tu nak buat apa? Rumah sewa 3-400 biji tu nak buat apa? Bela lah sat. Bagi saya habis mengaji tu. Kan, kata kalau gitu agak mak mentua beradak gitu kan. Nak simpan apa duit itu belah lah tak. Kan. Sahih reject kan. Tapi saya nak habaqnya tuan-tuan, nikah khitbah ni patut digalakkan dalam masyarakat kita. Patut digalakkan dalam masyarakat. Pasal apa tuan-tuan? Sebab hari ni masjid kangak tu. Yang orang pergi lempak budak tu, masjid lain pun orang lempak kan. Tapi saya nak habaqnya pasal apa yang jadi lagu tu? Salah satunya bila yang halal disusahkan, yang haram dimudahkan. Nak menikah cukup payah. Nak kena tunggu mengaji habis, nak kena tunggu dah mengaji habis. Kerja tak ada, tunggu kerja pula. Kawan saya 6 tahun tak kerja lagi. Dah kali yang kata hampir tunggu kedai. Hang dah keluar daripada mengganggu dah. 6 tahun tak ada kerja. Tuan-tuan, orang pelan besar ni dia bukan pelan baik, dia pelan jahat. Waktu dah mai tu sabar mak neka 10,000 sabar satu bulu apa dia agak-agak itik bau luar ikan.
Teh tarik, bubuk kacang, apa ni? Bagus ada orang mengaji kita sunnah ambil mahar dia. Ini baru betul ambil mahar dia. Yang bagi susah, yang bagi payah. Lah ni kos hidup tinggi apa semua. Anak kita dia duduk mengaji universiti, balik mai dia kata, "Pak, tak tahan lagu mana nak buat ni. Tengok tiang pun kelih perempuan dah. Kena pesah bagi." Bagi pesah. Duit kita yang banyak-banyak tu, ASB tabung haji, KWSP, tanah 560 helung apa semua tu, habis hampa menikah. Duit pun tak duk pegang. Kan? Tapi tak mau kata apa sabar lu, apa sabar lu. Berkawan tu. Tak ada nak kawan lah, dia kapak. Kita kata lebih terang ni, tak faham. Mudahkan perkahwinan. Ha, nikah. Keluri belakang kira tak apa. Buat keluri kecil-kecil lu, panggil adik-beradik, bagi tahu cukup. Kan? Ini duit nak menikah tu lepas dah. Duit nak beli lembu yang tak lepas hari. Hampir tidur dengan lembu. Kan? Ini saya marah pasal apa tau. Kita dengar orang buang bayi, dengar orang berzina, kita marah tanpa kita bertanya pasal apa. Pasal apa dia buat macam tu? Kan? Pasal kita tak membantu untuk menghalal. Tuan-tuan tak payah kalau tak bagi menikah, tempat lain dia boleh buat. Kan? Kita lebih seronok kan, anak-anak kita tak menikah daripada menikah. Itu hakikat yang berlaku lah masyarakat kita. Nikah dia balik depan abang, depan nikah, dia menikah. Menikah ni tentu Allah bagi rezeki ya. Bagi rezeki insya-Allah. Dalam isu tasyabuh, hadis Nabi sikat rambut tengah kerana menyelisihi Yahudi. Adakah kita dikata tasyabuh jika kita sikat tepi? Taklah ni taklah, tak timbul lah. Masa Nabi saja depa sikat rambut ni bukan agama. Sikat belah mana pun tidak ada masalah. Cuma masa Nabi tu kebanyakan Yahudi dia sikat belah tu. Nabi saja. Tapi benda tu tidak wajib untuk kita ikuti sampai sekarang. Sekarang ni pun Yahudi dah tak sikat belah kanan. Depa sikat pun ikut style. Kita pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah dalam hal ini. Ada satu soalan petang tadi masuk SMS, suruh ulas isu Malaysia off record 36 jam selawat tanpa henti. Saya tak tahu lah mana, saya tak baca. Saya tak betul tahu. Cerita betul saya tak tahu. Tapi 36 jam selawat tanpa berhenti masuk Malaysia off record. Saya kata pasal apa 36 jam, tak buat 36 hari ke, 36 tahun ke. Masuk world off record terus. Tuan-tuan, dalam Islam berselawat ni disuruh. Tak ada siapa yang cerdik pergi larang selawat. Orang gila yang pergi larang selawat. Tapi apa yang Tuhan suruh ketika buat ibadat? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab dia Riyadhus Salihin satu bab khas, khusus, iaitu bab apa? Bersederhana dalam ibadah. Dia bawa hadis-hadis yang Nabi cela orang yang melampau. Berselawat sampai 36 jam tak berhenti ni apa dia? Tak berhenti ni berak kencing ke mana? Makan? Yang podok puluh benda-benda tu pasal apa? Pasal apa yang 36 jam? Nabi SAW dia masuk dalam hadis Bukhari. Dia masuk masjid. Ni Nabi masuk masjid. Dia tengok ada dua tali. Satu ikat tiang tu, satu ikat tiang ni. Duk merentang. Tali ikat merentang. Nabi masuk. Tali apa? Mahadha habl. Nabi tanya sahabat-sahabat yang ada, tali apa ni? Tali apa ni? Tali apa ni? Dia kata hablul Zainab, tali Zainab. Dia buat apa? Dia ikat badannya. Dia semayang malam, dia ikat di pinggang tu. Maknanya bila dia semayang, dia mengantuk, tali tu rentak. Mayang. Zainab buat. Zainab ikat. Maknanya bila dia nak, masa tu saya pergi tengok Masjid Alwi mayang ikut tu Imam Yaman tu, tak payah lah untuk bela tu. Ini sampai itu Imam Yaman tu tak rokok, dia pun sujud dah. Apa ni? Biar pergi dia lah dia nak mayang panjang. Kita tu tak mampu, tak payah. Begitu kita tengok betul.
Tidur mayang ni out dah. Entah buat tali. Nabi kata apa? Maknanya dia tak tidur, dia tali tu akan gerak dia. Nabi kata apa? Tetah bang. Nabi kata tetah bang tali ni. Bukan daripada agama ni semayang sehingga menyeksa diri. Kalau hampa semayang, hampa mengantuk, hampa pilih lena. Tak ni pemayang yang lain. Tengok. Nabi sebutlah hadis halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. Celakalah orang yang melampau-lampau, celakalah orang yang melampau-lampau. Pandangan saya, pendapat saya, perbuatan ini melampau. Nabi sendiri tak pernah suruh dan tak pernah anjurkan. Ni ada apa baik ustaz, dia nak selawat. Abdullah ibn Mas'ud, dia masuk dalam masjid, orang tengah duduk zikir ramai-ramai, buat kelompok-kelompok, ambil batu satu, balik subhanallah, ramai-ramai subhanallah, alhamdulillah, balik batu. Kira Abdullah ibn Mas'ud masuk, dia kata waihakum ummata Muhammad, celakalah hampa ni. Terkejut, tersadak ni apa? Dia berkata pasal orang ni, hang ni pasal orang ni duk tak ada orang pergi maki kami. Banyak lagi sahabat Nabi yang duk ada atas muka bumi ni. Awak ni hampa tak tanya dekat mereka cara yang Nabi buat. Mereka jawab, kami bukan nak buat apa, kami nak zikir, nak buat benda baik. Abdullah bin Mas'ud kata, ramai manusia yang niat baik, tapi cara mereka Tuhan tak terima. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, saya bukan anti selawat, kita duk selawat kan? Dan salat dalam majlis ilmu disebut nama Nabi, dan Nabi doa celaka orang yang bila mendengar nama dia tak selawat. Tapi sampai 36 jam tanpa henti masuk Malaysia operekok ni, benda ni betul-betul menyerupai bukan daripada amalan Nabi SAW. Ini kita jaga. Kalau Zainab yang salat begitu, Nabi suruh tetap kan? Nabi kata, hang ni Zainab tak padan sangat tali rapia, hang pergi ambil tali besar ni. Menyebabkan dalam agama ni ikhtisar, bersederhana. Mudah-mudahan Allah. Awak Zainab tu niat tak baik kan? Zainab tu niat tak baik kan? Dia semayang tu dia niat tunjuk orang kan? Dia niat baik, tapi Nabi suruh tetah lah. Dia pun tak kata ni Nabi Zainab niat baik, jangan duduk tetah biar pergi kat dia, dia nak semayang. Bukan dia nak mengatakan orang. Nabi dia tetah. Mudah-mudahan hadis ini menjadi pengajaran kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.